Sifat orang soleh. Tuan-tuan, kita mengaji ni tak mau tengok siapa-siapa nah. Betul, kita hanya based on benda tu. Kita letakkan kita punya pengajian, tak mau tengok siapa-siapa, nak tengok kita. Bukan tengok orang nak mati, tengok kita yang nak mati. Sebab kita nak cari ilmu hikmah, melihat dosa untuk dibawa, untuk dicucikan sebelum dibawa orang pergi bertemu Allah Ta'ala. Kita nak belajar ilmu hikmah, nak belajar ilmu hikmah. Maka ilmu hikmah apa dia? Melihat kesilapan, kekurangan diri dan kebimbangan kita pada Allah. Ya, tajuk dia orang mukmin, orang saleh, para wali Allah Ta'ala yang dia bimbang dalam hati dia. Dia tak bimbang rezeki, dia tak bimbang makan minum, dia tak bimbang, tapi dia cukup bimbang takut mati tak masuk dalam husnul khotimah. Dia bimbang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang bermakna terima kasih pada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala nikmat. Dan kita masih menerima nikmat Allah sampai ke hari ini. Sebelum ni kita terima nikmat, dan sampai hari ini pun kita tak menerima nikmat daripada Allah. Yakni pemberian-pemberian Allah yang Allah berikan ini ada sebab. Siapa Allah bagi nikmat hidup, nikmat pendengaran, nikmat penglihatan, nikmat nampak, nikmat rasa, dan macam-macam nikmat lain. Kita dah terima nikmat daripada Allah sejak dulu lagi, ila ni, dan akan terima nikmat di atas rahmat yang Allah Ta'ala ini. Jadi nikmat yang diterima patut sangatlah kita ni terima kasih dan bergembira. Yang inilah maksud daripada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hampa nak gembira, nak seronok, berterima kasih pada Allah, terima kasihlah di atas dua perkara. Maknanya apa yang jadi kat kita ni, apa yang berlaku, apa yang jadi dalam sekitar hidup kita ni, ialah dua benda ni je dah. Yang kita nak terima kasih, nak syukur, nak seronok, nak gembira, dua benda ni. Apa dia tuan? Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat 58 surah Yunus. Saya banyak kupas juga benda ni yang ada dalam rakaman-rakaman sebelum ni di tempat-tempat lain. Cuma di sini saya tak kupas dia. Tapi tak apalah, untuk mengingatkan diri saya dan tuan-tuan, nikmat Allah ini yang wajib kita syukur, yang wajib kita berseronok, suka, bergembira atas apa yang jadi kat kita sampai hari ini, dulu sampai hari ini dan bila-bila pun. Marilah sama-sama kita bergembira, seronok, terima kasih di atas firman ini. Ayat 58 surah
Yunus muka surat 215, sebelah kanan ayat dia, muka surat dia 215 ayat 58 surah Yunus. Ayat ni dimasukkan oleh ulama pegang kitab hikam, masuk ayat ni dalam hikam yang pertama, yakni tanda tidak bergantung dekat diri dan bergantung pada kekuatan usaha. Tanda kita bergantung pada Allah, bergantung dengan apa? Bergantung dengan dua ni lah. Apa jadi kat kita ni ialah bergantung dekat dua benda ni. Firman Allah Ta'ala ayat 58 surah Yunus. Firman Allah, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakan ya Muhammad, bifadlillah, di atas kurniaan, kelebihan kurniaan Allah untukmu, wa birahmatihi, dan rahmat cintanya atas kamu, fabidzalika falyafrahu, yang demikian itu hendaklah engkau bergembira. Terima kasihlah pada Allah disebabkan kelebihan dan anugerah. Pasal apa Allah anugerah kat kita sesuatu? Allah anugerahkan nyawa, Allah berikan kehidupan, Allah berikan kesenangan, kelapangan, malam-malam boleh mengaji. Ini anugerah ni, pemberian Allah. Pasal apa Allah bagi kita sesuatu? Sebab dia wa birahmatih, sebab dia sayang. Jadi kata ulama, inilah benda yang fabidzalika falyafrahu, dengan demikian ini hendaklah kau bergembira. Terima kasihlah pada Allah sebab Allah dah bagi kita anugerah dia, kurniaannya, pemberiannya dan rahmat, disebabkan dia merahmati kita, menyintai, menyayangi kita sekalian. Dia buka jalan dekat kita, main masjid malam-malam, setiap malam, rindu masjid, rindu kuliah. Rindu ni dalam hati ni siapa yang bagi? Allah. Sebab dia lebihkan kita daripada orang lain. Pasal apa dia lebih kita? Kerana dia sayang kita lebih daripada orang lain. Alhamdulillah lah kan. Sebab itu tuan-tuan jangan lupa, fadli dan rahmah ini ada dalam masjid. Kelebihan dan rahmat Allah ni ada ketika kita mengunjungi masjid. Baru ni kita khutbah hari Jumaat baru ni, cerita kat mereka, kita ni duk ikut SOP kita saja. Kita duk ikut SOP yang dikemukakan oleh MKN, KKM kita, yang wajib kita ikuti, SOP manusia. Tetapi khutbah kita baru ni apa dia? Kita tak ikut SOP Allah dalam nak menangani masalah COVID ni, yang dikatakan sebagai COVID, yang dihura-harukan sebagai satu benda besar yang kita pun tak tahu, Allahu a'lam. Haru biru habis satu dunia. Banyak negara-negara yang down ekonomi dia, banyak negara-negara yang meredum dia punya pasaran dan macam-macam disebabkan COVID. Saya sebut juga teman-teman, sama ada dia ni pandemik, penyakit yang menyalar, atau dia pandemic, PLN, plan. Sama ada dia pandemik atau pandemic, wallahu a'lam. Satu dirancangkan, disebutkan penyakit yang bahaya yang telah dirancangkan benda ini berkurun-kurun lamanya untuk mengucak-kacirkan alam ini. Pasal ada nak timbul kuasa. Bila dia kacau bilau ni ada, tentu ada satu-satu benda untuk diangkat. Dia beri manusia kelang kabut sebab dia nak mengangkat sesuatu. Ini cerita orang kafir. Yang kita faham tuan-tuan, yang saya tak berhajat nak kupas benda hadis-hadis pasal Dajjal dan sebagainya. Itu bukan meja kita. Kita bagi orang lain kupas bab tu. Bab cerita Dajjal, cerita kiamat, biar orang lain.
yang lebih pakar, yang lebih alim bab tu, kita tak tahu. Tapi sebenarnya tuan, kita dah faham juga benda-benda ni sebenarnya diplankan untuk memunculkan Dajjal itu. Nak highlight dia untuk dia naik berkuasa, diharu-birukan. Yang ni bukan plan manusia. Sebenar-benarnya tuan-tuan, benda yang kiamat ini plan daripada Allah sendiri. Satu benda yang dirancang sendiri oleh Allah Ta'ala untuk mengkiamatkan alam ini, supaya timbul bukan orang yang jajal, supaya lastnya timbul siapa orang yang paling beriman dengan Allah dan siapa orang yang paling siddiq dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita nak tunggu. Siapakah orang yang siddiqin, siapakah orang yang kadhibin, siapa orang dusta, siapa orang benar, Allah tetapi. Jadi tuan-tuan dan sekalian, maka syukur kita pada Allah di atas dua benda ni, kelebihan. SOP yang pertama yang kita nak faham tuan-tuan, atas tajuk khutbah yang kita buka hari ni, baru ni, ini bukan SOP manusia, atau maksudnya cara nak bagi selesai COVID ni, atau cara nak selesaikan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa dia? Kita baca hadis kursi. Ini SOP Allah. Allah kata, aku memang berhasrat nak turunkan azab kepada penduduk bumi itu. Inni la ahammu bi ahli al-ardi azaban. Inni la ahammu, kata Allah, sesungguhnya aku ni berhasrat bi ahli al-ardi, kepada penduduk bumi itu, azaban, azab. Allah buat. Tetapi apa SOP dia yang Allah kata, wa idza nazartu, bila aku tengok penduduk kampung itu ada SOP yang mereka buat, ada benda yang mereka buat. SOP aku ni, kata Allah, wa idza nazartu, apabila aku tengok mereka itu ada SOP, dia patuh atas arahanku, saraftu dzalika anhum, akan ku buang azab itu jauh-jauh. Ni azab tak buang Ustaz, tuan-tuan, tak buang azab. Kalau kira kes ni, ini kat 2000 hari ni, 2000 cases today, hari ni, bukan turun, duk naik lagi. Tuan-tuan, sebab saya ulang balik, apa SOP kita buat lagi tuan? Penjarakan dah. Dan masjid penjarakan kena buat. Sanitize. Face mask, tutup muka sampai saya tak kenal siapa dia lah. Tak kenal habis dah. Bini aku bukan bini siapa, tak kenal habis dah. Laki aku laki tak kenal habis dah. Tak kenal dah. Kawan baik pun tak tahu dah. Tutup muka, nama dapat tepuk belakang ya. Tengok-tengok suara baru cam. Tak kenal. Salam tak boleh. Macam-macam yang kita buat semata-mata nak ikut melawan COVID. Itu SOP kita. Kita turut insya-Allah. Tapi apa SOP Allah? Allah kata apa? Wa idza nazartu ila ummari buyuti. Ini SOP Allah. Bila aku tengok ramainya yang datang memakmurkan rumah aku, saraftu zalika anhum, akan aku buangkan bala tu jauh-jauh. SOP Allah. Bukan lagi korang, lagi beramai sebenarnya. Kalau jadi bala, kena ramai lagi main masjid. Sebetulnya macam tu. Ini sebab ini SOP Allah. Kata Allah, wa idza nazartu ila ummari buyuti, bila aku tengok kepada ummari, memakmurkan, buyuti, rumah-rumahku. Ini masjid lah. Patutnya lagi bala, jadi lagi bala, lagi main masjid. Tak ada tangan minta tolong Allah Ta'ala. Sepatutnya macam tu. Sebab Allah kata, bila aku tengok ramai memakmurkan rumah aku, saraftu zalika anhum. Saraf, mana saraf aku buang, aku tolak bala tu daripada mereka itu. Tu SOP yang pertama. Kan?
Patutnya bila Covid lagu tu, bila bala macam tu, lari rumah Allah, masjid. Sepatutnya macam tu. Tiba-tiba ada masjid, SOP, tak lemah langsung. Kan? Tempat lain tak apa. Tak ikut undang-undang yang ditegaris pandukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dah habaq dah. Nak selamat bala, rumah aku hangpa pi. Nah, banyak sangat kes dia, banyak yang Allah tunjukkan. Aceh, masjid tak hancur, tak reban. Siapa duduk di masjid Basit Baitur Rahman pakat pi duduk situ, selamat. Sampai saya pi 2-3 tahun lepas, pi masjid Baitur Rahman. Ni baru nak pi pula tapi tak dapat. Ada undangan di Basit Baitur Rahman tu buat kuliah sana, tapi tak boleh pi sebab Covid. Bulan 3 baru ni. Bila pi sana, dia bercerita bahawa di Masjid Baitur Rahman tu pakat-pakat mai duduk, pakat mai selamat diri di situ. Sehingga ada yang orang Cina yang duduk di Aceh, orang Cina pun mai duduk sembunyi ataupun selamatkan diri di masjid sampai lahnya masuk Islam dia. Subhanallah. Kenapa? Kerana dia tahu inilah masjid yang tempat rahmat, tempat selamat daripada azab. Ini SOP Allah nak. SOP Allah Ta'ala. Nak pakai, tak mau pakai sudah. Nak kata apa nak? Manusia nak pakai, silakan. Tak mau pakai pun silakan. Tapi kalau pakai, Allah kata aku buang azab. Kalau tak pakai, saya ada kes nak naik orang lagi tuan. Lagi 2,000 lah. Aku nak turun tinggal 2 ada juga. 2,000 lah. Kita pun lemah. Perut pun lemah. Dia macam lemah. Bukan lemah kot ayak perut pun lemah. Tuan-tuan, lemah perut kita pasal apa tengok, yoi banyaknya, bukan boleh turun, bukan boleh naik lagi. Kita bimbang juga. Lemah tuan-tuan, lemah. Saya khutbah juga baru ni sama juga tuan-tuan. Lemah tuan-tuan. Mayat tak boleh sembahyang 3 saf. Kadang-kadang sembahyang tu 1 saf 5-6 orangnya. Sedangkan Nabi kata apa? Ni lemah ni. Pasal apa Nabi kata? Mana-mana mayat yang disembahyangkan oleh al-jemaah itu lebih 3 saf, mayat itu akan dapat syafaatku. 3 saf tuan-tuan. Sepatu saf pun tak penuh. Pasal Covid. Berselerak habis dunia ini. Sebab bala ini yang dia terima dia sebagai bala-bala juga. Sama ada dia bala yang pandemik ataupun yang diplandemikkan dia. Allahu a'lam. Tapi contoh kita lemah perut tuan-tuan. Lemah kita. Saya tanya tuan-tuan, ni agak-agak nak pakai face mask ni bila agak-agak. Tuan-tuan nak pakai bila ni? Tutup ni bila. Lemah tak? Lemah tu. Nyawa sendiri pun lemah. Tutup ni lemah tuan-tuan. Saya pergi di Selangor, ada satu orang profesor doktor. Dia prof bagian ekonomi. Orang simple dia. Dia kata saya tak pakai Ustaz. Sama-sama Nabi, saya pergi dulu lah yang apa yang kuliah dulu. Sebelum apa Selangor dia ada PKP tak pergi ni. Saya pergi sekali dulu ni. Bila dia buka Ustaz, saya pergi juga. Dalam suasana COVID, bukan lepas PKP yang pertama buka, dibukakan ruang untuk berdakwah di Selangor, saya pergi. Dijemput. Di situ jumpa dengan prof ni, dia kata saya tak ikut Ustaz. Tengok apa? Dia tak ikut. Dia tak pakai pun face mask betul. Sanitize semua tak ada. Sedangkan dia prof, dia kata mengarut mau ni. Kita wallahu a'lam tuan. Kita tak tahu tu. Sama-sama ni bayar. Dia kata tak apa, prof duit banyak tak apa kata. Kami tak ada duit ni jenuh kami. Dua punya prof jenuh kami tuan. Jenuh motong getah kita nak bayar duit. Dia tak apa lah kan. Tuan-tuan puan-puan muslimin. Baik. Jadi itu plan atau satu-satu SOP Allah. Allah kata apa? Pi balik rumah aku minta tolong dengan aku. Jadi kita ni tuan, kita yang panggil oleh Allah main masjid ni, antara kita minta dalam doa kita bukan minta doa kita seorang aja, jom minta doa. Kalau seorang-seorang doa pun minta doa supaya Allah buangkan. Dengan sebab rahmat ini, ya Allah membuangkanlah azab ini. Baik. Itu SOP pertama. SOP yang pertama,
ialah masjid. Penuhkan rumah Allah. Tak ada alasan, tak ada alasan nak lari pada rumah Allah, tak ada alasan. Lagi kena bala, lagi rumah Allah kena api. Itu dia punya SOP dia. Baik, masjid ini tuan-tuan, ulang balik, masjid tempat menghimpunkan dua benda ni, fadli wa birahmatih, menghimpunkan kelebihan anugerah dan menghimpunkan kebaikan atas nama rahmat Allah. Sebab saya bagikan dia punya sebab utama dia, yang kata masjid tempat mendapat kelebihan dan tempat dapat rahmat. Tak mana tuan? Nyata dalil dia ialah apabila doa di pintu masjid, nak masuk nak keluar. Cuba cek balik tuan. Doa masuk masjid apa dia minta apa? Doa keluar masjid minta apa? Minta apa ni? Tidakkah menghimpunkan dua benda yang Allah kata tadi? Mana sebab tu Allah kata, siapa yang rajin ulang ke rumah aku, hati dia tenang, seronok. Ke kelebihan-kelebihanku, dia tak bimbang pun, dia tak susah hati apa, kerana aku lebihkan ia dengan kasih sayangku. Sebab dia baru minta yang tu. Kita pun masuk masjid, kita doa. Doa apa? Di pintu masjid, Allahumma ghfir li dhunubi waftah li abwaba rahmatika. Banyak kali lah kita sebut dalam kuliah tuan-tuan, taman tempat banyak kita sebut. Sebab apa? Sebab nak bagi rahmat balik. Jangan lupa masuk masjid minta rahmat. Ya Allah, ampun dosa aku dan tolong bukakan bagiku segala pintu rahmatmu. Waftah li abwaba rahmatika, bukakan bagiku pintu rahmatmu selepas kau ampunkan dosa aku ya Allah. Habis masuk masjid, duduk dengan rahmat Allah. Nak keluar pula, minta apa pula? Allahumma ghfir li dhunubi waftah li abwaba fadlika. Nampak? Ampun dosaku ya Allah dan bukakan bagiku segala pintu kelebihan. Kita yang masuk masjid jangan lupa doa tu, sebab doa ni menghimpun rahmat. Dengan rahmat inilah akan Allah buangkan azab. Allah buangkan bala-bala yang lu ada. Tuan-tuan, puan muslimat, inilah rahmat Allah yang kita nak terima kasih pada Allah. Tu satu. Sedangkan rahmat Allah, kelebihan ni banyak sangat. Dia lebihkan kita sampai ada di kanan kita ni umur lebih. Allah hidupkan kita, Allah hidupkan kita. Saya sendiri pun tuan, satu sezaman dengan saya, umur sekali dengan saya, ramai dah yang dan telah pergi dah atas penyakit macam-macam, sebab aksiden, sebab penyakit macam-macam. Tapi Allah masih lebihkan kita lagi. Bagi pihak saya sendiri, contoh dan tuan-tuan, Allah lebih kita lagi atas orang lain. Allah bagi hidup lagi, itu kelebihan dia. Bila hidup nak buat apa tuan-tuan? Ulang balik, bila Allah bagi hidup nak buat apa? Tidakkah bermakna peluang untuk bertaubat pada Allah, peluang nak tambah amal soleh masih Allah buka? Itu kelebihan. Bila hidup bermakna Allah masih buka. Saya jumpa lagi dan kuliah-kuliah banyak-banyak ni, saya jumpa di belah Kedah sana, belah Padang Serai sana, belah Kulim, Padang Serai. Saya jumpa satu orang tua umur 90 lebih main mengaji. Dia panggil tok kata, mata terang, telinga dengar elok, jalan berkuat lagi. Dia tahu saya nak main kuliah di awal 6.30 sampai dah. Semalam kata dia main pula, dia juga dia main. Dia kata saya ada, dia tak ada, dia main juga. Tahu saya tak ada, balik gitu. Saya kata tak betul betul ni. Saya kata kat orang telefon saya gitu. Tapi nampaknya dia itu kehak dia. Tapi nak abang mana tuan, nak abang umurnya sampai 90 tuan-tuan, jalan kaki kuat lagi. Tidak itu kelebihan Allah panjangkan umur sampai 90 tahun, masih nak masjid, nak surau. Saya panggil dia Tok Mah kat dia. Nama apa saya tahu, Rahmah kot. Kan rahmat sungguh kat Allah bagi kat dia. Dia jalan main mengaji. Umur 90, mata terang, telinga dengar lagi, kuat lagi, ingatan dia pun kuat, tenaga pun kuat lagi. Saya tanya, Tok,
apa yang tu amalkan sampai umur panjang lagu ni, sampai apa mata, telinga semua elok lagi, Allah sempurnakan nikmat ni. Dia kata apa? Satu yang tu amalkan ialah banyak syukur pada Allah. Yang keduanya tu amal apa? Tu jaga hati supaya tak benci siapa dan tak sangka buruk dengan siapa pun. Saya kata Masya Allah, ini amalan para wali Allah. Ini amalan orang soleh. Tak benci siapa-siapa dan tak salah sama siapa dan tak sangka buruk dengan siapa-siapa. Allah sihatkan dia, Allah bagi kelebihan dekat dia sampai 90 tahun umur, tapi masih steady. Maka Allah kelebihan bagi kat dia. Dia pun kata, tu tak mau apa dah, tu Allah bagi pun panjang umur lagi, tu dah boleh main semayang, main buat ibadat, tunggu mati je lah. Tak tahu bila nak mati, 90 dah tu. Dia kata, ustaz tu ni, tapi Allah masih lebihkan lagi. Pas sampai anak dia dah meninggal dah, dia duduk dah lagi. Baru ni dalam 2-3 bulan lah, dalam 5-6 bulan lepas anak dia meninggal, yang duduk dengan dia, anak yang duk jaga dia ni, anak tu meninggal, dia hidup lagi. Kelebihan tuan-tuan, kelebihan. Bermakna hidup ini kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Bila hidup, kita nak belajar banyak benda lagi dan kita nak amal banyak benda lagi. Satu benda yang kita nak buat di hujung-hujung usia ni, amal sesuatu yang termampu. Bukan nak cari apa dah tuan. Dekat kiamat ni, bila Allah kata pada surah Al-Zalzalah, yauma idzin tuhaddithu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan bahawa kiamat makin dekat. Tuan-tuan, bumi cerita tak? Cerita. Apa bumi cerita? Bumi habaq kata bahawa kiamat akan cepat, kiamat akan berlaku. Tandanya masa terlalu cepat. Cepat tuan-tuan. Saya teringat lagi masa saya kecil-kecil dulu, sekolah rendah tu, nak pergi sekolah petang kan, pukul 9, 10 terjun ban lagi tuan-tuan, dan dia terjun sungai sampai pukul 11, 9, 10 sejam mandi tu puas, balik-balik pergi sekolah pula pukul 1. Masa panjang tuan-tuan, panjang. Puasa sama juga kan, puasa Allah nak sampai buka puasa tu panjang masa. Lah ni tak ada tuan, ni cakap-cakap tu lepas tengah lah. Lagi ni insya-Allah lagi. Cakap sikit, masa cepat. Tidakkah ini tanda bahawa bumi menceritakan bahawa kiamat dekat? Ya. Bumi duk habaq. Masa cepat ni bermaksud lagi cepat nak ambil kiamat. Hampa tak perhati lagi ke? Tak sedar lagi ke? Bumi cerita. Baik tuan-tuan dan sekalian. Jadi, jom syukur banyak pada Allah di atas kelebihan kurniaan Allah. Banyak ni nikmat ni. Boleh main masjid, nikmat besar. Kan? Boleh masjid ibadat, nikmat besar. Allah tambah nikmat lagi, tak hati, tak bimbang nak pergi ke mana-mana, duduk tunggu mengaji. Kan? Saya kupas baru ni di Masjid Taman Selasih Al-Muttaqin Kulim. Cerita ilmu manfaat, ilmu hikmah ni macam mana dapat? Tuan-tuan nak mengaji ilmu hikmah macam mana cara dia? Kita mengaji ni bukan mengaji biasa tuan. Tak nak masalah mengaji biasa-biasa, nak mengaji ilmu luar biasa, sebab kita esok nak mati dah. Maka kata ulama, saya kupas sikit, saya ambil kan dalam kuliah yang saya buat baru ni. Untuk malam ni tuan-tuan nak dengar juga, saya sampaikan. Mungkin tuan-tuan tak tengok YouTube ataupun dalam FB. Apa ilmu yang kita nak cari dan apa sifat ilmu hikmah manfaat? Apa dia cara dia nak dapat ilmu hikmah manfaat? Berdasarkan ayat Allah Ta'ala 269 dalam saya, ayat 269 surah Al-Baqarah, yu'til hikmata man yasha, ayat tu. Baik, apa ciri ilmu manfaat, ilmu hikmah yang kita nak ngaji ni? Kata ulama, kata Ja'far bin Muhammad, salah seorang ulama tabi'in, kata dia, kalau hampa nak ilmu hampa hikmah, pertama,
carilah ilmu dengan niat nak kenal Allah. Maka ilmu engkau nak kenal Allah, ilmu tu hikmah. Niat nak dapat jalan mengenali Allah. Satu. Saya tak kupai panjang mak tu, kita nak baca kitab insya-Allah. Yang kedua, ada dalam rakaman baru ni. Yang kedua, cara dapat ilmu hikmah. Kalau tidak, ilmu ni juga tu lah. Ilmu tak power. Ilmu tak bawa kita pada Allah. Sebab ilmu tu tak ilmu manfaat hikmah. Apa yang kedua? Belajar ni tujuan dia nak tahu. Lepas kenal Allah, kita nak buat apa yang Allah mau. Kita belajar nak buat benda yang Allah suruh. Tujuan dia. Siapa belajar pasal nak cari ilmu ni sebab nak tahu apa Allah suruh, ilmu hikmah. Allah turun dekat dia. Pasal dia berlandaskan, bersandar kepada Allah ilmu tu. Jadi sifat ilmu hikmah, bila kita duk cari jalan nak tahu apa perintah Allah Ta'ala, apa amarnya, apa amar nahinya, apa amar suruhan dan apa amar tegahan. Perintah suruhan dan perintah tegahan tu apa dia? Daripada Quran. Allah suruh macam mana? Contohnya dalam bab harta, contohnya ayat 177 rosak 27 belah kanan surah Al-Baqarah ada cerita kehendak Allah Ta'ala. Apa Allah suruh? Bab harta ni kata Allah Ta'ala, ayat tu, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Laisal birra ni nak tahu ni apa yang Allah suruh, apa kehendak Allah. Baik, sebab saya ukur ayat tu. Kedua, nak tahu apa yang Allah mau, apa yang Allah nak suruh buat, dan apa kita nak buat ke Allah. Baik. Yang kedua, apa kehendak Allah. Yang ketiga, kita nak buat apa dengan Allah tu. Itu ilmu tu. Ilmu nak buat apa kepada Allah. Ilmu nombor 3, hikmah. Dan ilmu nak dapat ilmu nak buat apa ke Allah, nak tahu apa kehendak Allah, dia kena lapis dengan satu benda. Ilmu apa? Ilmu tengok silap diri. Kalau siapa duk rajin mengaji ilmu tengok silap diri, ilmu akan hikmah akan dihantar oleh Allah kepada dia. 4 benda. Ilmu akan jadi hikmah bila mana kamu itu cari jalan kenal Allah dengan ilmu kau. Yang kedua, apabila kau cari ilmu ni sebab nak tahu Allah nak apa daripada kamu, Allah nak suruh buat apa. Ketiga, nak beritahu apa kita nak buat bila Allah berbuat. Allah buat turun hujan, nak buat apa ke Allah? Allah beri sakit, nak kata apa ke Allah? Ilmu untuk berbuat sesuatu atas perbuatan Allah, hikmah. Dan yang keempat, kata ulama, ilmu kamu hikmah bila ilmu menyuluh engkau, menunjuk engkau bahawa silap engkau banyak. Hikmah. Baik, saya kupas balik ayat 177 muka surat 27 sebelah kanan surah Al-Baqarah. Apa kata Allah? Laisal birra tadi. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib. Laisa, bukan, kata Allah. Allah kata bukan jadi kebaikan bagi orang yang antuwallu wujuhakum, duk kira sembahyang ikut matahari naik matahari terbenam, bahawa menghadap dirinya ikut matahari naik. Al-masyriq, matahari naik, mayanglah tu, mayang apa? Subuh, lohor, asar, maghrib, isya, ikut matahari. Wal maghrib, terbenam matahari. Bukan kebajikan bagi orang yang hanya duk kira sembahyang saja. Walakinnal birra, tetapi kebajikan, pahala besar untuk kamu itu ialah man amana billah, siapa yang belajar nak beriman dengan Allah. Bukan sembahyang saja. Ayat ni menafikan bahawa ibadat tanpa ilmu ni tak betul. Jelas dia punya apa? Dia punya maksud dia.
bahawa Allah tak terima kehendak Allah. Aku tak mau sembahyang saja tanpa ilmu, aku tak mau. Kehendak Allah. Maka baca kehendak Allah dalam ibadat, bukan kehendak kita. Kita duk kira aku sembahyang, aku nak minta. Itu kehendak kamu. Apa kehendak Allah atas kamu? Contohnya, Allah suruh sembahyang buat apa? Kita sembahyang buat apa? Kita sembahyang, nak sembahyang ni pasal nak minta ni. Sembahyang duha pasal minta rezeki. Sembahyang apa istikharah pasal nak pilihan. Sembahyang tahajud pasal apa? Pasal nak terang kubur. Hang kehendak hang lagu tu. Tapi hang tak tanya balik, apa kehendakmu bila Allah suruh buat ibadat? Tak tanya. Dia tak tahu pun itu. Maka ilmu masih ditapih lagi oleh Allah. Baik, maka Allah kata kalau sembahyang saya tak betul lagi. Hang kena belajar beriman Allah Ta'ala, belajar beriman, percaya, yakin dengan hari kiamat, hari akhirat, belajar beriman dengan malaikat, nabi-nabi seluruhnya, kitab-kitab. Lagi tengok kehendak Allah pada atas harta pula. Wa atal mala ala hubbihi dhawil qurba. Ini kehendak Allah ni. Dan keluarkan hartamu yang kamu sayang itu, bagi dulu dekat zawil qurba, bagi dekat adik-beradik kamu yang susah. Wal yatama, anak yatim, nombor 2. Wal masakin, orang miskin. Wabnis sabil, ibni sabil, nombor 4. Allah nak apa? Harta benda kamu sayang tu, tengok dulu adik-beradik kamu ada tak pak makan yang susah, sepupu anak dia yang susah nak mengaji. Duit hang banyak, duk kira nak labuk kali tak. Bagi dulu, sepelepah dulu ni. Anak makan nak mengaji tak ada duit, bagi. Apa dah? Bagi mana? Harta yang kamu sayang. Wa atal mala ala hubbihi zawil qurba. Tadi main petang pagi dia ada kelai bahasa Arab mengaji saya. Satu mak tanya saya, "Ustaz, saya nak tanya Ustaz, saya sedih juga sebab anak saya ni duk kerja punya lama, 5 duit minta bagi saya." Saya kata, "Teruk 5 duit tak bagi teruk tu. 5 duit kan besar mana kecil. 5 duit pun tak bagi ni." Oi, nah abang tak bagi langsung lah tu dah. Bahasa orang kita aku tu lah. Kerja, dia kerja Ustaz. Kerja, gaji ada, tapi tak nak bagi ke saya pun. Dia kata, "Saya bukan nak minta Ustaz, oi. Tapi sebagai mak ni terasa jugalah. Hang duk beli kereta baru, rumah duk tambah-tambah lagi, kat mak hang tak bagi pun. Nak kata apa kali Ustaz?" Saya kata, tengok muka surat 33 kakak kata kak, balik pihak mak kat anak lah kalau boleh. Dia kata anak saya kenal Ustaz, dia duduk KL, dia kenal Ustaz. Ustaz pernah pergi di Shah Alam, Ustaz pernah pergi, dia pernah bawa anak dia, cucu saya tu tahnik dengan Ustaz. Nama siapa? Saya tak tahu nama dia. Dia tak tahu, dia tak habaq nama, saya tak kenal lah. So, ramai sangat. Tapi anak saya ni biasa bawa cucu saya ni dengan isteri dia pergi jumpa Ustaz. Ustaz tahnik kan anak dia, cucu saya tu. Dululah zaman apa, masa sebelum PKP tu. Oh dia kah? Dia duduk Shah Alam, duduk KL. Kerja-kerja besar juga, tapi Ustaz 5 duit pun tak bagi ke saya Ustaz. Oh. Saya kata kalau gitu salah saya jumpa dia, atau kau nak kata kat anak ni, kak kata yang ni, suruh dia tengok ayat 215 muka surat 33 surah Al-Baqarah. Muka surat tadi 27 kan, buka lagi, pergi ke depan lagi. Muka surat 33 ayat 2 baris 3 baris pada bawah. Ni cerita apa ni? Cerita harta nak bagi siapa? Kan? Anda bagi siapa? Ayat dia bunyi guna. Ayat 215 saya beli. Ayat 4 baris 3 baris pada bawah, belah kanan. Muka surat 33 baris ketiga 4 pada bawah. Ayat 215 kan? Ya, ayat 215. Alhamdulillah. Ayat dia bunyi mana? Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya kamu ya Muhammad, harta nak bagi siapa? Nak infak kat mana? Qul ma anfaqtum min khairin falil walidain. Katakan Muhammad, kalau nak infak menjadi kebaikan, dapat segala kebaikan, harta nak jadi baik, katakan ya Muhammad, bagi tahu harta nak jadi baik, infak jadi baik,
falil walidain, berikan pada mak ayah kamu dulu. Tidak ada ikut lain dulu, mak ayah dulu. Berikan harta kamu, qul ma anfaqtum min khairin falil walidain, ni kehendak Allah. Bagi kat mak ayah dulu. Saya kata kalau bagi RM20 pun mak ambil tapi tak bagi. Nak tunggu banyak bagi, tak bagi langsung. Zimak, cik impun banyak 6,000 sok bagi. 6,000 tu 60 tahun tak bagi juga. Bukan bagi banyak. Saya percaya tuan-tuan, saya tanya tuan-tuan sendiri. Tuan-tuan harap banyak ke? Tak kira harap apa. Hang bagilah banyak mana pun. Mak nak tengok hang bagi tu saja. RM5 pun mak ambil Tanda ingatan. Tanda terima kasih. Bukan jumlah itu, pemberian itu. Pemberian. Banyak mak-mak kata aku tu berasa hati dah, balik main rumah ni kereta pula besar. Mak gaduh ni. Mak ni bukan dia gaduh apa, bukan dia gaduh duit tu. Dia tak gaduh duit tu. Dia gaduh apa? Dia gaduh anak dia tak berdiri kat dia. Kan? Saya masuk golongan tua-tua, saya boleh rasa lah ni. Kan? Mak ayah dia bukan dia gaduh tak bagi duit tu, dia pun ada duit. Kan? Dia pun ada duit. Cuma dia main tua-tua, dia rasa anak tak berdiri tu, dia kecil hati sangat. Apa salahnya unduk bila 20, 30 bagi bila. Kan? Bukan banyak jumlah tu, dia nak pemberian tu. Sebab hubungan pemberian tu kasih sayang. Pemberian itu kasih sayang. Tadi bifadli, pemberian, kelebihan itu ialah kasih sayang. Itu je pun. Surah Al-Yunus tadi kan. Jadi kita kata ulang balik. Ayat 33 cerita. Ayat 177 pun cerita juga. Harta nak bagi siapa? Adik-beradik. Ayat 177 surah Al-Baqarah muka surat 27. Muka surat 33 pula cerita apa? Harta tu nak infak, berikan dulu kepada ibu ayah. Falil walidain, berikan mak ayah dulu. Ni cara nak bagi harta tu diberkatkan oleh Allah Ta'ala atas kehendak Allah. Tuan-tuan, bukan sekalian, masa cepat. Cerita-cerita pergi kat sejam dah. Kita baru nak baca. Maka kita minta pada Allah supaya Allah tambahkan rahmatnya dan tambahkan kasih sayangnya lagi kepada kita sekalian, dan syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa kena syukur banyak tuan? Kenapa syukur banyak? Sebab syaitan akan usaha buat bagi kita tak syukur Allah. Dalil dia ayat 17 surah Al-A'raf muka surat sebelah kiri, muka surat 152 ayat 17. Syaitan, iblis takkan buat bagi kita syukur pada Allah. Dia habanglah. Dalil, ulang dalil ayat 15, 16, 17 surah Al-A'raf muka surat 152 sebelah kiri. Ayat tengah tu. Dia cerita apa? Cerita iblis kata, aku akan buat sampai hamba-Mu tak syukur Engkau lagi ya Allah. Yang tak syukur tu kufur. Maka jom kita syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita kekal pada nikmat Allah, nikmat kehidupan. Baik, malam ni apa kita nak baca tuan? Tuan-tuan buka muka surat yang ke-63, yang ini tajuk yang ke-19. Tajuk yang nombor 19. Apa cerita, apa sifat, apa akhlak orang soleh ini? Apa akhlak orang soleh dalam tajuk ni? Yang ni apa dia? Tajuk dia akhlak orang soleh yang ke-19 ialah bimbang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Auzubillah. Sifat orang soleh. Tuan-tuan, kita mengaji ni tak mau tengok siapa-siapa nah. Betul, kita hanya based on benda tu. Kita letakkan kita punya pengajian tak mau tengok siapa-siapa, nak tengok kita. Bukan tengok orang nak mati, tengok kita yang nak mati. Sebab kita nak cari ilmu hikmah, melihat dosa untuk dibawa, untuk dicucikan sebelum dibawa orang pergi bertemu Allah Ta'ala. Kita nak belajar ilmu hikmah, nak belajar ilmu hikmah. Maka ilmu hikmah apa dia? Melihat kesilapan, kekurangan diri dan kebimbangan kita pada Allah. Tajuk dia
orang mukmin, orang soleh, para wali Allah Ta'ala yang dia bimbang dalam hati dia. Dia tak bimbang rezeki, dia tak bimbang makan minum, dia tak bimbang, tapi dia cukup bimbang takut mati tak masuk dalam husnul khotimah. Dia bimbang. Dan kita berbimbang, bukan dia soleh, kita berbimbang juga. Ini akhlak. Maka siapa-siapa yang bimbang takut mati pada keadaan yang tak baik, bermaksud dia telah masuk golongan orang-orang yang beriman dan beramal. Bimbang saya tak cukup, dia kena beramal supaya dapat kita mati pada keadaan yang baik. Mana-mana Tok Imam pun saya yakin tuan-tuan, banyak Tok Imam habis mayang dia mesti baca punya doa ni. Tuan-tuan pun amin derah pula tu. Apa doa dia? Roba apa dia? Doa dia, Allahumma khtim lana bihusnil khatimah. Belakang ni faham punya amin derah sikit yang tu. Pasal apa? Dia tahu, dia faham rupanya Tok Imam minta doa supaya mati yang baik. Amin derahnya. Hal lain ni tak tahu doa apa, tapi doa tu dia tahu. Maka dia bimbang mati tak baik. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan habiskan hayat kami Allah dengan kesudahan yang tak baik. Bimbang tu. Maka orang soleh tuan-tuan, doa dia tak tinggal tuan-tuan. Ulang balik, doa orang soleh, doa dia tak tinggal doa ni. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Orang soleh tak tinggal doa ni. Sebab masuk tajuk kita, bimbang mati yang tak baik. Bimbang mati tak elok ni. Ini tajuk kita malam ni insya-Allah. Baik, sambung kita baca Antara akhlak salafus salih itu ialah sangat takut kepada Allah jika Allah mematikan mereka dalam keadaan yang tidak baik. Orang soleh gitu bimbang sungguh dia. Percayalah kita tuan, lambat ke cepat kita akan mati. Tapi kesudahannya macam mana tuan? Macam mana kesudahan kita ni? Saya pernah sebut tuan, kadang nak tidur malam saya teringat juga. Nak tengok orang mati ni. Kesudahan kita lagu mana? Dalam suasana Covid ni tuan, kita dapati ada orang mayat yang mati disolatkan satu saf ya. Tapi dalam suasana Covid ni juga ada satu hamba Allah di Kulim, anak murid kita jugalah, anak murid kawan pada anak murid kita. Dia meninggal baru ni. Kayu bersikal. Hari-hari tak ada kerja apa kan, nak pergi sihat sikit pakai kayu ramai-ramai. Baru ni ya. Muda lagi dia. Kayu. Sesak nafas. Berhenti. Masa berhenti tu bukan berhenti pasal dia nak berhenti satu kedai nak minum ayam. Berhenti. Dia duduk tu dia penat sangat, dah sesak nafas ke mana tu. Panggil kawan buang baju kipai bagi CPR apa sikit, bagi sikit. Tengok dia rasa apa, dia kata sakit ujung jari, sakit belakang, sakit semua. Tak ada apa, duduk jalan mana tekan sikit apa minyak angin bagi tengok tak ada. Tapi tuan-tuan, ni sahabat kita ni, hari dia meninggal baru ni, dalam suasana Covid ni, patutnya kita payah orang Nabi. Tiba-tiba tuan-tuan, mayat dia pukul 4 pagi dikebumikan sebab postmortem. Kan hantar pergi hospital tu 4 pagi ke bumi. Orang mai semayang dia macam semayang Jumaat. Mai ke mana tak tahu. Tuan-tuan, mai ke mana tak tahu. Sedangkan waktu tu pukul 4 pagi tuan, 4 pagi kita fikir 4 pagi ni. Cek balik apa dia tuan, apa dia buat? Dia orang yang baik dengan masyarakat. Dia termasuk orang yang paling dalam bahagian yurin amal. Dia rajin tolong orang. Tak mana orang susah, pergi cari orang susah, bagi bantuan, ambil nama, bagi bantuan. Orang pun tak cakap banyak, tak kata ke orang sana, tak kata orang sini, tak cari pasal dengan orang baik. Hari dia mati, dia meninggal pagi, dia hantar pergi postmortem, dia buat juga. Kena sahkan semua, malam baru dah disahkan, balik mandi, pukul 4 pagi berkumi, kat subuh dah. Tapi orang hari dia meninggal ni, tuan-tuan, hari dia meninggal, sahabat kita ni, arwah ni, hari dia meninggal, orang sembahyang punya ramai. Sedangkan masa tu pukul 4 pagi.
Nak apa? Kelebihan. Ada amalan yang dia buat. Jadi apa bagi kita tuan? Kita duk bincang ni, kita duk bincang apa? Kesudahan kita atas kita nampak kesudahan orang. Kesudahan orang. Nu ada yang mati di Mekah, Madinah. Kan? Sonok dia dapat meninggal di Madinah. Kebumikan pula macam baru ni kan. Pelajar kita, pelajar Malaysia kita, pelajar puteri siswi di Pondok Kelantan ni kan, viral baru ni. Balik main cuti 6 bulan, jumpa keluarga, balik pergi Covid, pasal Covid balik pergi sana, hari pertama sampai, hari kedua sampai meninggal, disimpankan dikebumikan jasad dia di tempat yang dipanggil tempat makam 1000 wali. Kawasan yang dia jenazah dia disimpan tu, kawasan tu berhampiran dengan makam Imam Syafi'i. Kawasan wali-wali belakang ni dipanggil lembah 1000 wali di Jabal Muqattam. Marid Muqattam ni tempat ada makam Imam Syafi'i, Sayyidah Nafisah, Atlas Skandari, Abdullah Abi Jamrah, semua ulama-ulama hebat-hebat makam tu. Maka kita tengok balik apa dia buat. Siswi arwah ni apa dia buat? Rupanya dia orang yang konsisten, katanya konsisten solat Jumaat, konsisten solat sunat, qiblah ba'da, wirid, amalkan wirid, selawat qasidah selalu, puji Nabi selalu, duk tak buang masa, dia amal. Duduk sini, balik sana, meninggal sana, dikebumikan di kalangan para wali-wali Allah Ta'ala. Kelebihan. Itu kesudahan dia. Baik itu khawatim dia, itu kesudahan bagi diri dia atas apa yang dia percaya, apa atas dia yakin, atas apa dia amal. Tuan-tuan, sebab itu ulang balik, jangan solat saja, tanam iman dulu. Tanam iman sama dalam solat. Apa dia iman dia, tuan-tuan? Saya ulang balik. Bila solat, tanam 3 sifat Allah dalam solat itu. Bila solat, tanam 3 sifat Allah Ta'ala yang dahsyat di balik rukun qauli, fi'li, qalbi. Saya kupas benda ni juga dekat Kulim baru ni juga, sama juga. Dia tengok YouTube balik, tengok dalam YouTube balik, tengok FB balik. Apa dia tuan? Rukun dalam kita solat, rukun 13 ni cara-cara nak dapat husnul khatimah ni kan. Contohnya kita solat rukun sembahyang 13, bila dibahagi 13 jadi fi'li, qauli, qalbi, pecah 3. Ada ulama kata 13 perkara rukun solat, ada kata 17 rukun solat, pecah 3 juga dia pun, fi'li, qalbi, qauli. Baik, dalam qauli, fi'li, qalbi, tanam 3 asas tauhid. Ini sifat Allah tanam dalam tu. Sebab nak solat dengan iman. Apa dia tuan-tuan? Ini praktikal. Sebab tauhid, saya ulang balik, tauhid ada 2. Tauhid teori dan tauhid amali. Tauhid teori apa dia? Wujud, qidam, baqa, mukhalafah. Itu tauhid teori. Allah begini itu teori. Apa tauhid praktikal? Apa tauhid amali? Bila Allah bagi anak hang sakit, anak hang mati, hang nak kata apa ke Allah? Itu tauhid amal. Bila bagi bisnes hang meredum turun tak main tinggi, tak ada apa, nak kata apa ke Allah? Nak kata apa ke Allah? Bila sakit teruk, nak kata apa ke Allah? Bila bisnes tak jadi, nak kata apa ke Allah? Amali. Nak kata apa ke Allah? Sakit berubat tak lega-lega ni, habis duit beribu-ribu, nak kata apa ke Allah? Amal. Tauhid amali. Ni bukan bukan dok kata Allah hujur ke Baqarah dah. Hak nak buat apa ke Allah Taala bila Allah buat ke hang? Ni ilmu hikmah. Maka tuan-tuan kita baca balik. Dalam solat tanam tauhid. Yakni apa dia? Apabila kita baca rukun qauli ucapan, kata Syekh Fatani dalam kitab dia Munyatul Musalli atau Pati Munyatul Musalli. Dia kata apa? Syekh Fatani kata apa? Bawa sifat Allah dalam rukun qauli. Ini apa dia? Qauli ni mana ucapan. Bila ucapan masuk tauhid dia apa dia? Ketahuilah bila kita bercakap,
Bila kita baca, salah ke betul ke baca tu, derah ke pelan ke, ada sifat Allah dalam tu. Apa dia? Sami'un. Allah mendengar ucapan kamu. Tu solat tauhid. Bukan solat saja, benar masuk tauhid dalam tu. Masuk tauhid dalam solat. Bila kita baca, ketahuilah Allah itu mendengar bacaan kita. Baca lagu mana? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina baca kasak ke baca pelan ke, Allah tahu. Allah mengetahui, Allah mendengar. Ya tak? Sebab Allah mendengar, maka pada qauli kita kena ada rasa Allah itu sami', mendengar. Makmum baca pelan, imam baca kuat. Makmum baca pelan ni, kita makmum, hak baca pelan tu Allah tahu. Allah tahu. Sebab Allah mendengar bacaan itu. Tauhid. Kerana Allah mendengar perkataan kita, walau tak ada suara pun dia tahu. Kalau suara pelan pun dia tahu. Sebab dia Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pada qauli kita kena rasa Allah mendengar. Satu. Lagi, pada fi'li pula, rukun perbuatan, rokok, sujud, apa, i'tidal, apa semua ni, kata Syekh Abdul Fattah ni, kena rasakan ada sifat Allah di situ. Apa sifatnya? Bila kita buat ni, bayang sorang-sorang ke, tengah malam ke, gelap-gelap ke, apa, siapa tak nampak, ketahuilah pada perbuatan kita yang salah betul itu adanya basir Allah. Allah melihat. Wallah tengok tuan, angkat takbir tak berdiri, Allah tengok. Sujud tak kena, Allah tengok. Tengah malam sorang-sorang, Allah nampak. Maka jaga solat, jaga apa? Jaga watak pelakuan kita dengan Allah, sebab Allah melihat akan fi'li kita. Allah mendengar akan qauli kita. Kena benamkan masuk sifat Tuhan, sifat tauhid dalam tu. Baru sembahyang tadi, bukan sembahyang saja, man amana billah, belajar beriman dengan Allah, masukkan tauhid dalam solat supaya kemas solat tu. Lagi, bila qauli adanya sami' Allah, bila fi'li adanya basir Allah, rukun terakhir, rukun qalbi. Bila qalbi pula, kata Syekh Al-Fatani, nak masuk apa? Masukkan dalam perkataan hati, rasa hati, lintah di hati, apa yang lalu atas hati, katalah pada diri bahawa Allah itu alimun, maha mengetahui. Allah tahu. Ada busi di dalam hati, Allah tahu. Allah mengetahui hati duduk semayang ni apa duk rasa. Nak balik cepat ke, rasa nak pederah laju-laju ke, apa tu imam lambat ni, duk musim ikut hati. Allah tahu. Malu dengan Allah. Jangan pasal kita main macam Allah tak ada pula. Bayar tauhid kata Allah wujud. Dia wujud dengan apa? Wujud dengan sifat-sifat tadi. Sifat sami', alim, basir. Kan? Maka bila mana kita salat, kita rasakan dukun hati kita, kita kena kata Allah mengetahui hatiku. Maka jaga niat. Kita nak baca tajuk ni tuan-tuan. Tajuk ni sebenarnya kita nak pergi jauh. Kalau ada masa saya nak uraikan panjang ni. Mati ni sebenarnya dia berkait dengan amalan yang berpunca pada niat. Tengok hadis Nabi kata apa? Mungkin saya malam ni saya panjang sikit boleh no? Panjang sikit lah, bukan panjang sampai subuh dah lah. Hampa kata panjang apa subuh lah. Saya nak balik kopak lagi lah. Panjang sikit lah boleh no? Boleh, baik. Saya nak uraikan bab ni lah. Sebab mati ni dia berkait dengan niat waktu amal. Nah, ulang balik. Mati baik ni dia terkait pada niat amal itu sendiri. Baik, tengok Nabi kata pada hadis. Atau sebelum tu baca balik. Sangat takut kepada Allah Ta'ala jika dia mematikan mereka dalam keadaan yang tak baik. Di kalangan mereka ada yang selalu berfikir dan bersedih hingga tak peduli lagi orang lain. Tak peduli kan? Dia kira diri sendiri, nak mati di guna ni orang soleh. Tak kira peduli tak peduli orang lah. Dan tak biar baik, aku suka apa lah. Aku kira aku ya. Aku nak mati ni mana ni. Jadi apakah hadis Nabi SAW? Sabda Nabi SAW,
innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu mengikut yang terakhir. Kan? Innamal a'mal, amal ini mengikut apa yang terakhir daripada apa kita niat. Buat apa, niat apa. Niat awal, ujungnya macam mana. Maksudnya perbuatan kita ni dikira dengan mati esok. Soleh tak soleh kita ni mati esok baru tahu. Dah tak tahu lagi. Betul, jangan hukum orang ikut dan, jangan duk sapu orang ikut dan, jangan duk kata orang ikut dan, sebab belum tentu hak orang kita kata tu mati tak baik, dan belum tentu kita ni pun mati baik. Belum tentu lagi. Belum tentu lah. Belum tentu lagi. Kerana benda ni pada Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Maka bimbanglah kita dengan mati yang tak betul, mati yang tak baik. Disebabkan apa? Disebabkan rajin melihat kejahatan orang, tak mau lihat kejahatan diri. Baik, ini hadis dia. Maka Nabi kata, al-amal bil khawatim. Nak tahu amal kita bagi tak bagi, tengok mati esok. Bil khawatim maknanya pengakhiran kamu nanti. Jadi hadis ni cerita apa? Cerita orang soleh bimbang hari mati esok. Sebab apa? Hari mati esok menceritakan kamu tu seperti apa. Lah boleh lah tuan-tuan, pura-pura macam-macam, solat apa semua boleh buat, tapi mati esok baru tahu siapa orang tu. Lah tentu lagi. Sebab itu ulang balik, jangan cepat menghukum orang atas perbuatan-perbuatan yang dia buat, yang mungkin kata dia silap dan sebagainya. Dia silap, ada Allah mengampun. Dia minta ampun, taubat dengan Allah. Jom kira kita ni, jangan kira orang sangat. Salah orang ni, salah orang ni. Jom tengok salah kita macam mana. Sebab apa? Sebab saya nak balik, Nabi kata mati kamu itu berdasarkan amal kau. Dan amal engkau akan menjadikan kau akhir esok mati di mana. Jadi hadis di bawah, hadis di bawah ni. Hadis apa tuan-tuan? Tengok makna ni. Saya nak baca hadis panjang. Boleh baca hadis nah? Boleh baca hadis matan dia boleh? Baik, saya baca hadis dia, matan dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Bukhari hadis ni. Fa innar rajula minkum la ya'malu hatta ma yakunu bainahu wa bainal jannati illa dhira'. Sesungguhnya ada orang yang lakukan amal soleh hingga kedudukannya dengan syurga sejengkai lagi, sehasta lagi nak masuk syurga lah. Tetapi mendului oleh takdirnya dengan kejahatan, maka dia melakukan amal ahli neraka. Fayasbiqu alaihi kitabuhu fayamalu bi'amalin ahli nar. Kesudahan. Dia ni tuan-tuan, dia buat amal soleh sampai nak masuk syurga tu tak jauh dah. Tiba-tiba akhir hidup dia tu ada benda tak kena. Pasal apa tak kena? Sebab niat dia tak betul pada amal dia. Tuan-tuan dan sekalian, nak cerita bila sikit. Cerita juga. Diceritakan orang pada saya. Satu tempat, dia tak abang tak mana, tak boleh tak abang tak mana. Tapi cerita ni, saya dapat cerita ni daripada sahabat-sahabat di sebelah selatan, di sebelah tengah, di sebelah Perak sana. Waktu saya berceramah baru ni. Cerita dia, ada satu orang ni, dia imam masjid. Dia cerita bohong tak bohong saya tak tahu lah cerita kau ni, tapi dia cerita saya betul-betul. Ada satu orang imam masjid yang telah berkhidmat 13 tahun masjid tu. Itu imam. Tiba-tiba satu hari Allah uji dia. Uji orang ramai lah. Allah uji guna tu imam tu sakit. Bila sakit, tak boleh memayang lah, tak jadi imam lah. Tak jadi imam. Duduk main 13 tahun jadi imam ni. Jiwa sakit tak boleh main. Bila sakit tak boleh main tuan-tuan. Imam masjid tu adalah imam rawatib tu, adalah duk ganti tu imam tu, ratib ganti. Tu imam utama tak boleh main. Sakit pula berbulan-bulan tuan, berbulan-bulan sakit. Dia teruk
Sakit bukan sakit kuat tak apa. Jangan faham tu, sakit kuat tak apa. Jangan sakit teruk. Sakit kuat ni dia kuat, sakit tapi kuat. Makan nasi 3 pinggan, kuat makan. Kadang ada juga lagu tu kan, bukan sakit kuat, sakit teruk. Tu imam ni sakit teruk 6 bulan, 5 bulan, 6 bulan terantak dah. Bila taklif main masjid itu imam, kita kuasa masjid mesyuarat dah, nak cari ganti. Tu imam saya tadi imam taklif mai, duk kena rawatib, duk ganti sedia. Kita kena lantik imam lain, lantik imam lain untuk jadi imam masjid kita. Syarat lah, AJK masjid solat. Silap sikit tahu mana tuan, kita silap sikit lah. Mereka tak pergi tanya dia, mereka mesyuarat lantik satu orang baru jadi tu imam. Lantik seorang tu imam baru. Syarat betul lah, kita kaji ni apa minta dia pun pi jabat agama Islam, dia pun bertemu juga jadi tu imam. Allah takdir ke mana? Hari yang tu imam baru bertugas, hari tu tu imam lama sihat balik. Tu dia. Hari yang tu imam baru tugas tu imam lama sihat balik. Dia tu imam lama, depa tak abang kata dia tak jawatan, dia tak jawatan. Depa singkirkan, dia tak buat turun, dia pun tak juga. Cuma sakit sampai tak boleh pergi sembahyang, dia berganti imam baru, lupa pihak abang kat dia. Dia main-main tengok ada tu imam lain. Imam lama ni tuan-tuan, main-main tengok dari tu imam ada tu imam lain. Tu imam lama ni punya marah dia. Hampa sanggup tak abang kat aku, ganti aku duk hidup lagi. Abang tak tanya aku dulu. Mula meratih macam-macam lah tu imam tu. Dia meratih macam-macam. Tak abang aku sanggup, aku 13 tahun dia apa aku. Mula mungkin aku 13 tahun itu imam, hampa duk ikut ibu dari hamba buat aku dulu ni, aku duk hidup tak mati lagi, tahu tak? Hampa sanggup buat aku dulu ni. Maka tu imam tu pun dia pun balik, tak jadi imam, dia pun bayang, tak sembahyang tu dia bagi daripada dia sembahyang, dia orang sembahyang, dia pun balik. Bila balik kecil hati. Bila kecil hati langsung tak masjid. Bila kecil hati langsung tak main masjid dah. Lepas tu apa jadi kena? Dicerita dalam tu imam ni mulalah orang kampung tengok pun mulalah pi mata ceruk, baju tak pakai dah. Duduk di rumah pakai seluar pendek. Allahu akbar. Last sekali apa tu, last sekali diceritakan saya, last sekali tu imam tu mati pada keadaan yang tak baik. Padahal dia 13 tahun itu imam di masjid tu. Maka masuklah benda yang kita baca ni tuan-tuan. Ada orang yang buat amal soleh dia dah bertahun-tahun, dekat ke syurga dah, sehasta lagi Nabi kata. Tetapi diakhirkan takdirnya dengan kejahatan yang dia buat. Sehingga kan dia buat kejahatan di hujung hayat dia. Maka dia mati atas kejahatan itu. Bimbang kita. Maka jangan sampai kata siapa-siapa duk sangka dia akan mati, dia harap saja, harap pada Allah mati baik, tapi bimbang kita mati tak baik. Ini yang kata ulama tuan-tuan. Pinjam kata-kata Syekh Abdul Qadir Jilani, pinjam kata-kata daripada ulama lillah. Dia kata siapa nak pergi amalnya laju pergi pada Allah Ta'ala, Allah ambil amal tu cepat dan segera, maka bawalah amal tu di atas 2 benda. Yang ni apa dia? Setiap amal kau lapik atas 2 benda. Pertama takut, kedua mengharap. Dalam bahasa Arab dia panggil apa? Khauf warraja. Takut pada Allah dan mengharapkan sesuatu daripada Allah. Segala ibadat. Imam Ghazali kata apa? Sewajarnya, dalam kitab dia, sewajarnya setiap ibadat yang nak terbang, nak dibawa laju pada Allah dengan terbang yang laju, maka amalan kamu memerlukan 2 sayap. Kata Imam Ghazali rahimahullah, amal kamu kan ada 2 sayap. Kepaklah dengan 2 sayap ni, terbanglah kamu pada redha Allah Ta'ala. Istilah yang digunakan pakai oleh Imam Ghazali dalam kitab dia, yang dibawa oleh kita kata ni juga yang kita
kita susun, kata Syekh Usul Hasani juga saya susunkan kitab tu, kata-kata tu dalam kitab At-Tariqu ila Allah. Kitab yang dikarang oleh Syekhuna Syekh Abdul Qadir Isa rahimahullah, guru pada Syekh Usul Hasani hafizahullah. Terjemah dia, buat kitab ringkas At-Tariqu ila Allah. Dalam bab tu ada cerita segala amal pada Allah, nak laju pada Allah, terbang dengan dua sayap. Kata Imam Ghazali, sayap pertama kepak dengan sayap takut pada Allah, al-khauf. Kedua, sayap kedua kepak dengan sayap mengharap. Terbang dengan dua sayap ni, takut dengan harap, pergi ke Allah Ta'ala. Pergilah kamu pada Allah dengan dua perasaan ni, maka amalmu dan dirimu akan diambil oleh Allah dengan keredaannya. Contoh yang dibawa oleh ulama-ulama alillah, fiqh tasawuf dalam bab solat. Contoh, saya kupas mana banyak tempat juga. Dalam solat, di mana kena ada khauf raja' ni, di mana kena ada takut dan harap ni. Tengok tuan-tuan, bila baca Rabbighfirli warhamni, bacaan duduk antara dua sujud contohnya perlu kepada dua benda ni, takut dan mengharap. Duduk atau sujud ni power dia bila ada yang ni. Apa takutnya? Rabbighfirli, ya Allah ampun dosaku, minta Allah ampun dosa. Tapi takut Allah tak ampun, dan mengharapkan keampunan daripada Allah Ta'ala. Ini kata ulama-ulama at-tasawuf, fiqh tasawuf, dalam bab bacaan sembahyang. Bila baca Rabbighfirli, kena kata kat kita sendiri, ya Allah aku bimbang, ya Allah aku takut Engkau tak ampun dosa aku, tetapi ya Allah aku harap sungguh-sungguhlah Engkau ampunlah dosa aku ya Allah. Maka kata Imam Ghazali, kata ulama alillah, takut mengharap itu kena lebih banyak daripada ketakutan. Harap tu lagi banyak daripada takut. Takut tapi harap lagi banyak. Harap Allah ampun lagi banyak pada takut Allah tak ampun. Kamu akan dibawa oleh Allah kepada redha-Nya. Contoh. Kemudian yang kedua apa dia? Warhamni. Apa maksud warhamni? Rahmati aku ya Allah. Takut Allah tak rahmat, harap Allah rahmat. Ini amal-amal yang kita nak kena buat. Harap, takut, harap. Siapa buat lagu ni, kata ulama ahlillah, wali-wali Allah, amal kamu dan dirimu diambil laju kepada redha-Nya. Potong orang habis. Potong orang amalan orang habis lagi. Baik, maka hadis Nabi kata apa? Lah hadis ni, ada orang buat amalan soleh jadi ahli syurga dah, dekat dengan syurga dah. Tiba-tiba dekat mati dia kalis sikitnya. Tiba-tiba mati ia pada kufur. Takdirnya dia mati kufur, padahal dulu ni punya banyak amal dia buat. Bimbang kita tuan-tuan, bimbang. Orang soleh takut yang ni. Nah, bimbang mati yang tak baik di hujungnya, padahal dulu ni macam-macam amal-amal soleh dia buat. Baik, ini hadis Nabi SAW. Sudah balik hadis dia. Maka bila mana dia lakukan amal soleh, bainahu wa bainal jannati illa dhira', dia dengan syurga ni tak jauh dah. Fayasbiqu alaihi kitabuhu fayamalu bi'amali ahli nar. Tiba-tiba dekat nak mati dia, Allah takdirkan dia buat kejahatan. Bimbang nak tuan, isu tak tahu ni. Tak tahu isu tu jadi apa. Jadi macam cerita macam tu imam tadi yang dia cerita, dia cerita tu imam ni 13 tahun buat amal soleh, ibadat, jadi imam di masjid, tiba-tiba mati tak elok. Na'udzubillah min zalik. Maka semua ni tuan-tuan, dia bergantung pada niat beramal. Maka hari ni tak apa, jangan siapa duk mengaku, jangan siapa duk declare kata dia bagus, tak lagi, kerana khawatim kita tak sampai lagi. Ujung mati tak sampai ke kita lagi, nak nentukan kita ni siapa dia. Maka mati itu menentukan siapa kamu, siapa kita. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayat 185 surah Ali Imran. Ayat mula mana? Kullu nafsin dha'iqatul maut, ayat tu.
wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Mati itu nak berhentikan, nak tunjuk siapa kamu. Mati mencukupkan amal kamu. Kamu ni belah mana sebenarnya? Ada orang baik ke orang jahat? Faman zuhzi'a 'anil nar, barang siapa yang mati jauh neraka, wa udkhil jannah, dapat syurga dia. Wa man, dia jadi orang yang berjaya, faqad faz, dia orang berjaya. Jadi tuan-tuan, maksudnya apa dia contoh dia? Kita bimbanglah, kita ni sentiasa kena keadaan hati kita kebimbangan, takut mati tak elok. Padahal kita usaha dah buat yang terbaik dah. Tang mana dia ni kunci dia? Jaga nawaitu amal. Jaga tuan, jaga nawaitu amal kita sekalian. Nak jaga amal kita tu berdasarkan apa? Berdasarkan kepada niat. Dan saya ulang, saya tambah sikit sebelum saya berhenti panjang sikit ini. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang niat amal ini dalam hadis innamal a'malu binniyat, hadis yang masyhur, hadis yang popular, hadis yang paling sahih. Imam Nawawi rahimahullah memberi gambaran bahawa sesungguhnya amal itu ada 3 benda. Penentu amal ni 3. Ini niat. Penentu hidup mati niat. Penentu hidup mati yang baik amal. Penentu amal niat. Nampak tak? Faham tak? Ulang balik tak? Penentu kepada hidup mati ialah amal yang soleh. Dan penentu amal soleh itu ialah niat yang betul. Maka apa kata Imam Nawawi dalam kitabnya mentaklikkan ataupun memberi komentar pada hadis innamal a'malu binniyat? Maka kata dia, amal itu ada 3 niatnya. Umumnya kita buat ibadat ada 3 niat. Apa niat pertama? Niat yang pertama, ramai juga yang ibadat a'malu binniyat yang pertama, dia buat kerja tu kerana takut kepada Allah Ta'ala. Maka amal itu dinamakan ibadat hamba. Nah, ulang balik nah. Dia buat ibadat sebab takut Allah, maka ini dipanggil ibadat hamba Allah. Yang kedua, kata Imam Nawawi rahimahullah mentaklikkan kita hadis pertama, hadis Imam Nawawi atau hadis 40 hadis Imam Nawawi, ya al-a'malu binniyat. Kata Imam Nawawi, niat kedua itu ialah amal yang dikerjakan itu untuk mendapatkan syurga pahala. Maka Imam Nawawi kata ini amal saudagar, dia berniaga. Sebab nak dapat untung, nak dapat syurga, nak jauh neraka. Dia niat tu, dia niatkan dia dapat syurga pahala, nak dapat pahala dan syurga, nak tak mau neraka, tak mau neraka dan apa siksa dosa, tak mau. Jadi kalau dia buat ibadat sebab syurga, maka seperti mana dia berniaga dengan Allah, ibadat saudagar. Ibadat pertama takut Allah, ibadat hamba. Ibadat kedua sebab cari untung, cari pahala banyak-banyak. Betul ibadat sah, betul. Tapi ibadat ni kata Imam Nawawi, ibadat dia dipanggil ibadat peniaga, bersaudagar dengan Allah nak dapat untung. Maka ibadat ketiga, amal ketiga kata Imam Nawawi, amal itu dikerjakan kerana malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, amal itu dibuat atas haknya hamba Allah. Yang ketiga, ibadat itu dibuat kerana membuktikan syukurnya kepada Allah. Dan dibuat itu penuh bimbang dan takut bahawa amalnya Allah tak terima. Ulang balik. Ibadat ketiga ni dia ada banyak sebab. Pertama, amal itu sebab malu kepada Allah. Kedua, dia buat ibadat itu sebab dia hamba pada Allah. Ketiga, dia buat ibadat itu pasal syukur pada Allah. Dan keempat, dia buat ibadat itu sebab dia tak tahu, dia bimbang amal tu Allah terima ke tak. Maka kita Imam Nawawi, ini amal dipanggil amal hamba yang dimerdekakan oleh Allah. Ikut niat apa mana itu? Kata Imam Nawawi, ikut niat kamu. Yang mana yang cari?
Nombor 1 pun bagus, nombor 2 tu bagus juga, nombor 3 lagi bagus. Yang terbaik apa dia? Amal yang ketiga, niat yang ketiga. Inilah amal yang Allah merdekakan daripada nerakanya. Baik, inilah amal orang yang akan dapat kemerdekaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka pertama balik, al-a'mal bil khawatim, ibadat amal ni dimulakan dengan, diakhirkan dengan niat apa? Baca ulang balik dah, ulang balik. Mati itu di atas amal soleh ke tak soleh, dan amal soleh itu di atas niat, itu niat betul ke tak betul. Mudah-mudahan kita faham sikit benda ni. Panjang kita huraikan sikit benda ni, terlajak panjang lah. Kita akan sambung lagi tuan. Tajuk malam ni apa dia? Bimbang mati yang tak baik. Kita nak minta Allah Ta'ala perbaik niat kita ini, sebab amal kita amal yang baik selama-lamanya. Amal baik apa dia? Amal soleh yang paling soleh adalah beramal kerana yang nombor 3 tadi, sebab jadi hamba Allah, sebab malu pada Allah, sebab syukur pada Allah, sebab bimbang Allah ni tak mau tengok dia. Maka itu ibadat bagi ibadat hamba yang merdeka, mana hamba yang Allah bebaskan daripada neraka-nerakanya. Mudah-mudahan kebaikan daripada Allah diterima malam ni. Mudah-mudahan insya-Allah tak mau banyak-banyak selasiat terasa bahasa terpanjang dan sebagainya. Jumpa lagi insya-Allah pada tahun depan. Jangan terkejut dah. Tahun depan, minggu depan pun dah masuk depan dah. Hampa cangak apa siapa? Tahun depan tu tak banyak hari dah kan. Tahun depan kita jumpa lagi insya-Allah. Tahun 2021 jumpa lagi, minta banyak-banyak salat kasab bahasa. Wallahu a'lam. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Jami'al muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan maqbula. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم انا نسألك حبك ya Allah, ya Tuhan kami, berilah kami rasa cintakan Engkau ya Allah. Wa hubbu man yuhibbuka, dan berilah kami menyintai sesiapa juga yang menyintai Engkau ya Allah, ya Tuhan kami. Wa hubbu amalin yuqarribuna ila hubbik, berilah kami cintakan amal-amal yang mana amal itu boleh membawa kami bercinta Engkau ya Allah, ya Tuhan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk amal tuan juga ada tabung yang saya bawa selalu lebih biasa. Kita boleh infak untuk kami di Ma'had dan Ma'had Hafiz sana insya-Allah. Apa yang Tuhan bagi Allah bayar dengan segala kebaikan dunia akhirat. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.